Bismillahirrahmanirrahim. Tajus Salatin oleh Bukhari Al-Jauhari. Fasal yang ke-22 pada menyatakan peri sakawah itu dan berseteru dengan orang yang bakhil. As-saqiyyu habibullahi walau kana fasiqan wal bakhilu aduwullahi walau kana zahidan. Artinya, yang dermawan itu kekasih Allah Ta'ala dan yang kikir itu seteru Allah Ta'ala. Bermula, tiap-tiap orang yang saqi itu jika di mana ada ia, mulia jua adanya. Dan yang bakhil itu, jika di mana ada ia, hina jua adanya. Dan peri sakhawah itu perhiasan jua akan segala manusia. Dan peri bakhil itu kecelaan jua bagi segala manusia. Dan akan segala raja-raja, tiada ada suatu peri yang tera'la dan terpuji daripada peri sakhawah itu. Bermula daripada seorang hakim, bertanyakan apa aib itu akan seseorang manusia yang menghilangkan segala kebajikan manusia itu. Dan apa peri yang menghilangkan sekalian kecelakaan manusia. Maka berkata hakim itu, adapun peri yang menghilangkan sekalian kepujian manusia itu, iaitu peri yang bakhil itulah. Barang siapa kikir, suatu pun tiada ada kebajikan padanya. Dan peri yang menghilangkan sekalian kecelaan manusia itu, iaitu peri yang saqi itulah. Barang siapa ada dermawan, sucilah ia daripada sekalian kecelaan adanya. Bermula adalah kami hadirkan dosa akan kejahatan peri kekikiran itu. Dan kebajikan peri murah itu yang nyata kebenaran itu. Sekalian manusia dengan nyata. Adapun umpamanya ada seorang yang saqi atas bumi, atas angin itu, yang amat murah hatinya dan masyhur adanya. Dan dermawan namanya. Dan segala yang di bawah angin itu mendengar namanya dan perinya yang baik itu, segala orang memuji adanya. Dan dengan kebajikan menyebut namanya dan mengasihi jua adanya. Sungguh pun belum lagi melihat suatu pun manfaat daripada orang yang murah itu. Dan demikianlah umpamanya, jikalau ada segala orang yang di atas angin itu mendengar namanya dan perinya bakhil itu, nescaya segala orang menyebut namanya jahat dan dibencikan orang dan berseteru jua dengan dia. Sungguh pun belum lagi melihat suatu pun mudarat daripadanya. Inilah tanda kebajikan dan tanda kejahatan dua peri itu yang nyata seperti siang dan malam dengan cahaya dan kelam. Adapun dalam kitab Siyarul Muluk mengatakan, Sultan Bahrum, iaitu Raja segala Ajam, berpesan akan anaknya tak kala mati. Katanya, hai anakku, jika hendak engkau dimuliakan oleh segala manusia, hendaklah dihinakan segala hartamu, kerana peri inilah pohon kerajaan itu. Dan lagi katanya, hai anakku, jikalau engkau memberi dirham akan seseorang manusia, hendaklah diberikan padanya harta itu yang sehingga ia hidup, iaitu tiada mencari harta lagi. Hai orang yang mulia, dengarkanlah peri yang maha mulia daripada sakhawah itu. Adapun dalam kitab Adabus Salatin, demikianlah diceritakan hikayatnya. Dua peri yang baik diberi Allah Ta'ala pada dua orang pada antara sekalian manusia dengan sempurnanya. Pertama adalah itulah yang diberikan pada Sultan Anushirwan, iaitu Raja segala Ajam. Dan kedua, sakhawah itu diberikan pada Hatim, iaitu daripada segala rakyat Sultan Arab. Dan nama bangsa itu Tai. Dan sebab bangsa itu disebutkan nama Hatim itu Hatim At-Tai, amat dermawan. Adapun iaitu kemudian daripada zaman Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada zaman itu tiga orang raja yang masyhur dalam alam ini dengan peri dermawan, dan ketiga orang itu berlumbalah akan menyatakan peri ini. Pertama, Sultan benua Rum. Yang kedua, Sultan benua Syam.
dan ketiga Sultan benua Yaman. Maka pada zaman 3 sultan itu, jadilah masyhur nama Hatim itu dengan dermawan. Sehingga sampai khabarnya itu pada ketiga sultan, bahawa orang yang dermawan pada zaman itu Hatim juga. Maka adalah ketiga sultan itu malulah daripada mendengar khabar itu. Dan ketiga sultan itu pun jadilah berseteru dengan Hatim itu dan mengatakan dirinya, merekalah jua raja yang dermawan. Maka betapa dapat seorang yang daripada segala rakyat terlebih daripada mereka dengan peri dermawan. Bermula daripada ketiga raja ini, seorang daripada segala raja-raja itu hendak membinasakan Hatim itu. Adapun pertama, Sultan Rom itu menyebutkan namanya Kaisar Rom, berkata dengan menterinya, bahawa aku mendengar ada seorang dalam negeri Arab namanya Hatim dan mengatakan pada zaman ini seorang pun tiada dermawan semuanya dan masyhurlah namanya pada segala negeri dan tiadalah menyebutkan nama kami dermawan. Maka kehendak kami mencuba dia, mencubadi dan melihat benarkah khabar ini atau tiadakah. Adapun kami mendengar ada seekor kuda pada Hatim yang ada pada zaman ini tiadalah sama dengan kuda aku ini. Dan Hatim sangat mengasihi kuda itu. Dan sentiasa kuda itu di hadapan Hatim juga. Dan adalah ia memeliharakan seperti nyawanya. Maka kamu pintalah kuda itu daripadanya. Maka menteri itu pun menyuruhkan utusan ke benua Arab dengan surat dan hadiah yang layak pada Hatim. Maka datanglah utusan Kaisar Rom itu ke benua Arab mendapatkan Hatim dengan surat dan hadiah. Maka hikmat Allah Ta'ala pada masa itu hujan dan angin terlalu dingin. Tiada dapat orang pergi datang. Dan pada ketika itu, suatu pun tiada hadir pada rumahnya supaya Hatim dapat menjamu mereka. Dan malam pun datang. Maka Hatim pun membawa mereka itu pada suatu rumah yang layak dan teramat dimuliakan dan menjamu dengan barang yang dapat. Maka diamlah mereka itu di sana pada malam itu. Maka Hatim pun pada malam itu pergi mencari sesuatu makanan dan perjamuan akan mereka itu dan kesukaran ia beroleh. Maka yang ada pada Hatim itu hanyalah seekor kuda yang di hadapannya itu. Maka lalu disembelih Hatimlah kuda itu akan perjamuan. Pada malam itu, Hatim pun pulanglah ke rumahnya. Apabila sudah siang, maka datanglah Hatim pada mereka itu. Dan utusan itu pun menyampaikan surat dan hadiah daripada Kaisar Rom kepada Hatim. Apabila Hatim itu mendengar bunyi dalam surat itu, menghendak kuda yang tersembelih itu, maka Hatim pun teramat bercinta. Dan berubah warna mukanya daripada sebab tiada dapat berkata-kata dengan mereka itu. Maka demi dilihat utusan akan hal Hatim itu, maka pada sangka mereka itu sekalian bahawa Hatim tiada mahu memberikan kuda itu. Maka kata mereka itu, hai Hatim, jikalau tiada suka tuan hamba memberi kuda itu, janganlah bercinta. Biarlah kuda itu padamu, bahawa kami pulanglah ke negeri kami. Maka kata Hatim, jikalau ada padaku kuda 1000 seperti kuda itu, dan ada seorang meminta padaku, nescaya ku berikan juga padanya. Dalam hal ini, maka betapa cintaku daripada itulah yang taksir aku semalam itu tiada bertanyakan daripada kamu apa kehendak kamu. Walkian, bukan demikian cintaku, dari kerana kuda itu sudah tersembelih pada malam itu. Inilah cintaku daripada alpaku. Maka Hatim pun pergi mencari kuda akan layak raja-raja dan beberapa hadiah yang indah-indah, kerana menyukakan hati utusan Sultan Rom itu dengan sempurnanya. Mereka itu pulang ke benua Rom dan menyampaikan segala kiriman Hatim kepada Sultan Rom.
Maka apabila Sultan Rum mendengar khabar daripada Hatim dapat mengadakan peri Sultan Rum dengan sempurnanya itu, maka berkasih-kasihanlah Sultan Rum dengan Hatim. Adapun daripada khabar ini, masyhurlah nama Hatim pada segala pihak Rom itu. Adapun kedua, yang mencuba hati Hatim At-Tai itu, iaitu Sultan Brunei Syam. Dan tak kala mendengar peri Hatim teramat masyhur itu, maka malulah Sultan dan katanya, kami dengan harta dan kuasa dengan kerajaan demikian ini tiada namanya. Dan ia seorang daripada segala rakyat lagi pada hutan padang. Maka sekarang kami cuba ia dengan minta barang yang indah-indah supaya ia tiada dapat kerana kesukaran mengadakan dia dan supaya beroleh kemaluan ia. Maka Sultan Banu Syam pun menyuruh utusan kepada Hatim dan meminta daripadanya 100 unta merah dan yang panjang rambutnya dan yang hitam kedua matanya dan tinggi kedua guhnya. Dan rupanya yang demikian itu sukar dicari untanya. Dan pada segala raja pun sukar juga dicari unta yang demikian rupa itu. Maka apabila datang utusan daripada Raja Syam dan menyampaikan kehendak itu, maka Hatim pun terlalulah sukarnya daripada mendengar khabar itu. Dan dijamunya utusan itu dengan sempurnanya. Kemudian pada itu, maka Hatim pergi merisai dalam segala unta yang banyak itu sendirinya. Seekor pun tiada diperoleh seperti rupa yang demikian itu. Maka Hatim pun menyuruh pada segala kaum Arab dan mengadakan barang siapa ada unta yang demikian rupa lakunya, berapa harganya pun adalah padaku. Dan tiada kurang harganya itu. Dan pada antara segala badui itu pun disuruhnya mencari unta yang demikian. Maka dengan hikmat Allah Ta'ala, tiada lambat dengan mudahnya beroleh 100 unta itu dengan rupa yang demikian, seperti yang dikehendaki oleh Raja Banu Syam itu. Maka penyuruh Raja Syam itu pun pulanglah serta membawa unta 100 ekor kepada Sultan Banu Syam dengan berbagai-bagai hadiah yang lain pula. Dan apabila sudah sampai kepada Sultan Banu Syam segala unta dengan sekalian kiriman yang indah-indah itu, maka tercenganglah Sultan Banu Syam daripada melihat kemurahan Hatim itu. Maka kata Sultan, sungguhlah ia dermawan pada zaman ini. Maka daripada sangat malu Sultan Banu Syam akan Hatim itu, maka disuruh oleh Sultan akan unta yang daripada Hatim 100 itu dimuatkan berbagai-bagai benda yang indah-indah dan benda yang mulia-mulia dihantarkan kepada Hatim. Maka Hatim pun memanggil segala orang yang empunya unta itu, mengambil untanya dengan segala benda yang dimuatkan di atasnya itu. Maka Hatim itu satu pun tiada mengambil daripada segala harta benda itu. Apabila Sultan Banu Syam mendengar khabar itu, maka katanya, pada zaman ini seorang pun tiada mengerjakan seperti pekerjaan Hatim itu. Ialah dermawan dengan sempurnanya dan seorang pun tiada samanya. Adapun pada ketika zaman itu, Raja Yaman pun teramat murah tangannya dan sangat baik hatinya. Dan sentiasa kerjanya membicarakan derma itulah kehendaknya pada zaman itu. Dan pada tiap-tiap hari memerisai hal segala fakir dan miskin yang ada pada negeri Yaman itu pada pagi dan petang. Bagai-bagai nikmat diberikan segala hamba Allah. Dan tiada seorang pun luput daripada dermanya dan sedekahnya itu. Maka pada zaman Sultan Yaman itu, masyhurlah nama Hatim juga. Disebut orang yang nama dermawan itu. Maka Sultan Yaman itu, daripada mendengar khabar itu, terlalu amat duka citanya. Kerana disebut orang nama Hatim itu di hadapan Sultan itu. Maka gusarlah ia atas orang itu dengan katanya, Hatim itu orang hutan padang. Dan iaitu daripada segala rakyat juga. Dan bukan iaitu raja. Berapa ada hartanya. Dan apa yang dapat ia memberikan barang sesuatu. Dan berapa kuda. Dan berapa ada unta. Dan lembu dan kambing padanya. Dan berapa ada hartanya. Yang dapat memberi derma. Dan berapa dibelanjakannya. Hartanya pada setahun. Memberi makan segala fakir dan miskin.
Maka betapa dapat disebut nama Hatim itu di hadapanku, iaitu dengan nama dermawan pada zaman ini. Maka daripada sebab inilah, seorang pun tiada dapat menyebut nama Hatim itu di hadapan Sultan Yaman itu. Adapun pada masa itu, datang utusan daripada Sultan Maghrib kepada Sultan Yaman. Maka Sultan Yaman pun menjamu utusan itu serta diperhias pengadapan itu dengan berbagai-bagai yang indah-indah daripada segala benda yang mulia-mulia adanya, dengan berbagai-bagai pakaian dan makanan dan minuman dan lain daripada itu yang tiada terkira-kira banyaknya. Maka Sultan Yaman pun duduk di penghadapan dengan sukacitanya, bertanyakan khabar daripada utusan itu, daripada segala pihak alam Maghrib itu. Pertama, dikata oleh utusan itu daripada pihak kebajikan perbuatan perjamukan dan daripada dermawan nama Hatim itu dan peri segala kelakuannya itu. Maka apabila Sultan mendengar segala cerita itu, maka hanguslah hatinya, tetapi tiada dinyatakannya rahsianya itu. Maka dalam hatinya berkata, dengan sendirinya, yang segala manusia adalah pada zaman ini turut-turutan jua, tiada dengan tentunya, dan tiada dengan periksanya akan hal Hatim itu. Siapa ia, dan hartanya berapa, dan bangsanya betapa. Maka sangat manusia memuji dia. Maka haruslah dibinasakan adanya itu, supaya hilanglah namanya. Maka aku suruhnya cari pada seorang Iyaz, lagi badui. Ia amat masyhur kejahatannya, dan memberi pada badui itu emas dan perak dan kain baju. Adapun akan badui itu, tiada pernah ia melihat dan tiada pernah mendengar orang berjanji dengan dia. Maka kata Sultan Yaman, jikalau mahu kau kerjakan suatu pekerjaan seperti kehendakku ini, barang yang kau kehendak, akulah mengadakan dia. Maka kata badui, kerja apa itu? Maka kata Sultan Yaman, ada seorang lelaki, namanya Hatim, daripada kaum Tai, hampir kepada sebelah pihak negeri Syam. Pergilah engkau ke negeri itu dan cari olehmu kaum Bani Tai namanya itu. Dan adalah dalam kaum itu seorang bernama Hatim itu. Dengan barang tipumu dan bicaramu yang dapat membunuh dia dan kepalanya bawa kepadaku. Jika jadi pekerjaan ini, barang yang kehendakmu, akulah mengadakan dia. Bermula, apabila badui itu mendengar kata demikian itu, maka sukalah badui itu dan katanya, kerja ini, kerja hamba lah. Adapun badui itu, yang kerana sehelai baju buruk, ia membunuh orang terlalulah banyak tahunya. Maka badui itu pun pergilah ke sebelah negeri Syam, mendapatkan Hatim itu. Bermula, apabila badui itu sampai suatu kampung hampir negeri Syam, ia sampai pada suatu kampung dan bertemu di sana dengan seorang yang muda dan baik rupanya, dan tanda kebajikan nyata daripadanya. Katanya manis, dan adabnya elok, dan hatinya rahim. Maka orang muda itu pun berkata, dari mana datang, dan ke mana mahu pergi? Maka badui itu pun berkata, aku datang dari negeri Yaman, mahu pergi ke negeri Syam. Maka kata orang muda itu, pada kehendak hatiku, pada hari ini mahu kiranya pergi ke rumahku, dan malam ini berhentilah di rumahku, supaya barang yang dapat aku hadirkan di hadapan kamu, kemudian barang itu ke mana kehendakmu pergilah. Maka badui itu pun mengikut seperti kata orang muda itu. Maka pergilah ia ke rumah orang muda itu. Maka orang muda itu pun berjamu akan badui itu dengan sempurnanya, yang badui itu tiada pernah dimakannya. Maka ia memuji padanya dengan lidah dan dengan kasih adanya, dengan sukacita hati, sehingga malam itu lalulah dengan segala kebajikan dan sayang itu datang serta kesukaan. Maka badui itu pun memohon minta ridhanya daripada orang itu, dan adalah orang muda itu pun berkata, jika dapat 2-3 hari lagi, berhentilah di sini, supaya kami mengadakan khidmat padamu dengan barang yang dapat, dan menyatakan ikhlas akan adamu dengan daripada tulus. Maka badui itu pun berkata,
Jika tiada ada suatu kesukaran atasku beberapa hari lagi, tibalah aku di sini. Kerana ada padaku satu pekerjaan yang sukar. Maka sebab itulah, tiada dapat aku duduk dengan kesukaan kerana belum lagi aku mengerjakan pekerjaan itu. Maka orang muda itu pun berkata, apa kesukaran itu yang tiada dapat berhenti dengan kesukaan dan kesukaran itu? Jikalau katamu kesukaran ada padaku, nescaya ku tolong jua padamu dengan barang bicara yang dapat meringankan keberatan itu pada hatimu. Apabila badui itu mendengar katanya, maka diamlah dengan cinta dan bicara dan kira-kira yang sangat dan berkata dalam hatinya, yang pekerjaan aku ini bukan mudah. Yang dapat dikerjakan itu dengan mudah-mudahan dan hendaklah dalam pekerjaan itu seorang taulan yang berbudi dan berbicara dan berupaya yang dapat membicarakan serta ia akan pekerjaan itu, dan taulan yang dapat menyatakan dan mengatakan rahsia padanya jua seperti orang yang muda ini dengan nyata. Maka dapat jua aku minta bicara daripadanya dan menaruh rahsia akan dia. Adapun badui dalam kira-kira ini dan tiada berani berkata, maka orang muda itu tahu daripada bicaranya dan warnanya yang kesukaran orang itu teramatlah sukar lah, yang tiada dapat berkata dan diam dengan cinta dan duka pada antara kata dan tiada berkata rahsianya itu. Maka kata orang muda itu, hai hamba Allah, nyatakan padaku yang ada padamu itu akan kesukaranmu dan takut mengatakan itu pada seorang pun, dan barang yang dapat nescaya ku tolongi jua padamu akan pekerjaanmu itu jangan takut dan katakanlah rahsiamu itu. Maka badui itu pun berkata, hai taulanku yang benar, ketahui oleh kamu bahawa aku seorang Arab dari segala Arab di negeri Yaman itu dengan segala hal, dan pada antara segala badui tiada ada seorang pun sertaku yang jahat, dan akulah pencuri dan dusta dan salah dan sekalian kelakuan yang keji dan jahat adalah padaku. Dan dalam negeri Yaman itu seorang pun tiada ada terjahat daripada aku, dan kejahatan aku nyatalah pada sekalian orang yang ada di sana. Maka ada pada Sultan Yaman suatu pekerjaan yang sukar, dan hendaklah akan pekerjaan itu seorang yang jahat. Maka Sultan bertanyakan daripada segala menteri seorang yang demikian perinya. Maka segala menteri bertanyakan daripada segala negeri demikian orang yang masyhur dengan segala kejahatan. Maka segala orang adalah menyebutkan namaku yang teramat terjahat daripada segala yang jahat. Maka menghadirkan aku daripada hadapan Sultan. Maka dianugerahkan Sultan padaku berbagai-bagai harta daripada emas dan perak dan pakaian, dan berjanji beberapa harta yang lain, dan katanya, jikalau engkau mengerjakan pekerjaan ini seperti kehendak ini, terlebih pula daripada yang ku perjanjikan itu, ku beri padamu. Demikianlah hal aku, bahawa aku seorang badui yang dhaif, kasihan lagi pencuri di dalam hutan padang, dan minumanku air telaga yang busuk, dan makananku tikus dan belalang daripada segala kesukaran ini. Kuturutkanlah kehendak Sultan Yaman itu, dan adalah aku berjanji mengerjakan pekerjaan ini. Maka aku sekarang tercenganglah di sini, padahal diriku yang aku tidak mengenal Hatim itu siapa, dan kaum Bani Tai namanya itu di mana. Inilah maka aku dengan kesukaran aku. Maka demi orang itu mendengar kata badui itu, maka ia pun tertawa-tawa. Maka katanya, hai taulanku, jangan engkau bercinta sekali-kali daripada pekerjaan ini. Mudah juga kerana adalah engkau mendapatkan aku ini umpama seperti mendapatkan Hatim itulah adanya. Dari kerana akulah yang mengenal kaum Bani Tai itu. Adalah beruntung engkau yang pertama datang mendapatkan aku di sini. Inilah supaya aku membicarakan ini. Maka apabila badui itu mendengar kata orang muda itu berkata demikian itu, maka terlalu amat sukacitalah. Maka kemudian daripada itu, maka orang muda itu pun berkata, hai taulanku, ketahui olehmu
bahawa yang kaum Bani Ta'i itu kampung inilah, dan Hatim itu pun dalam kaum inilah. Jika engkau menurut seperti kataku ini, jadilah pekerjamu. Maka kata Badui itu, kuserahkan nyawaku pada tanganmu dan tubuh serta nyawa. Hai nyawaku yang hidup dan kehidupanku ini. Nama bicaramu yang benar itulah bicaraku. Maka kata orang muda itu, hai taulanku, ada satu dusun, dan adalah Hatim itu biasa ia pergi bermain-main di sana. Dan tempat itu amat sunyi, tiada ada orang di sana. Maka Hatim itu tak kala ia bermain-main, datanglah ke dusun itu dan makan, minum dan tidur, dan kudanya terikat di hadapannya. Maka engkau pada ketika itu pergilah ke dalam dusun itu, dan segera sudahkan pekerjaan itu. Dan engkau naik ke atas kuda Hatim itu, dan segera keluar daripada tempat itu, dan pergilah engkau kerjakan. Pergilah kamu kerjakan. Bermula, maka orang muda itu pun menunjukkan dusun itu kepada Badui itu, dan diberikannya sebilah pisau yang amat tajam, dan katanya, mana bicaramu, kerjakanlah. Maka Badui itu pun turut seperti kata orang muda itu, dan pergilah mendapatkan Hatim itu. Tak kala tidur ia dan menutup kepalanya dengan kain. Maka Badui itu pun datanglah hampir dengan pisau pada tangannya. Maka kata Badui dalam hatinya sendiri, adapun Hatim ini masyhurlah namanya dalam alam ini. Maka betapa aku membunuh dia, tiada kulihat mukanya. Maka kain itu pun dibukanya daripada kepalanya. Maka demi terlihat muka orang muda itulah yang tidur. Maka apabila Badui melihat hal demikian itu, maka lalu ia menangis dan rebahlah di bawah kaki, dan mencium kakinya dan tangannya dan katanya, hai taulan, kenapa perbuatanmu ini di bawah yang tidak patut padamu, yang membinasakan nyawamu dan nyawaku itu? Bermula apabila orang muda itu mendengar katanya, maka kata orang muda itu, hai taulanku, apatah daya kerana yang Hatim kamu cari itu ialah aku, dan kepala yang dikehendak Sultan Yaman itu kepala akulah. Kemudian daripada itu, maka diberinya barang yang layak pada Badui. Maka Badui itu pun kembalilah ke negeri Yaman dan menyampaikan segala kelakuan Hatim itu kepada Sultan Yaman. Maka Sultan pun lalu menangis dengan sangat-sangat. Maka kata Sultan Yaman, wah, Hatim itulah yang dermawan. Dan Hatim itulah yang bangsawan. Dan Hatim itulah yang sakhi dan berani. Maka kemudian daripada itu, maka berkasih-kasihanlah Sultan Yaman dengan Hatim itu sehingga akhir hidupnya. Adapun dalam kitab Jawahirul Asrar, demikian diceritakan, apabila datang maut, maka Hatim ditanamkanlah ia pada tempat itu, dan lalulah beberapa zaman, kemudian daripada itu, maka datanglah aibah dan roboh tanah itu. Maka datanglah kaum Hatim hendak menghimpukan tulang, hendak menanamkan pada tempat yang lain. Apabila dibuka kuburnya itu, dilihat mereka itu segala anggota Hatim itu cerailah, melainkan tangan yang kanan itu jua ada, seperti tangan orang yang hidup itu jua. Dan orang lain, anggota yang lain itu habislah tiada. Maka jadi masyhurlah dalam negeri segala cerita itu, dan bertanya segala kaumnya kepada segala orang yang berpengetahuan. Maka kata mereka itu, kerana ia biasa memberi derma dengan tangannya itu, maka sebab itulah tiada binasa tangannya itu.